Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi tarkil jum'ah min ghairi uzrin. Situ. Bab 474 yang datang dia meninggalkan sembahyang Jumaat dengan tak ada uzur. Dia tinggal tak pergi Jumaat, suara azan dia dengar saja tak pergi dengan sebab perangai yang hudur ni. Itulah kejahatan nafsu dia. Ketahuilah kira saudaraku meninggalkan Jumaat itu hendaklah ditakuti sekali. Mana benda yang sangat perlu dibimbangi, mana dikawal. Jangan sampai kita meninggalkan salat Jumaat. Dan jangan mempermudah-mudahkan. Jangan dia buat acuh tak acuh. Mana tidak ada kecanaan kepada ibadat yang diwajibkan Allah. Kerana besar bahayanya ke atas seorang yang meninggalkan akan Jumaat. Maka kenyataan ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Abi Ja'd Al-Damri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tarakal jumu'ata salasa marratin tahawuna taba Allahu ala qalbihi. Diriwayatkan daripada Abi Ja'd Al-Damri, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan akan sembahyang Jumaat 3 kali kerana tiada beratkan dia, kerana dia tidak mengambil tumpuan, tak ambil berat, atau sengaja dicari-cari uzurnya padahal tak uzur pun, atau dia buatnya uzur dengan dia, saya dimeteri Allah Ta'ala akan hatinya. Tuhan akan cop hati dia, kunci habislah. Maka kalau dah kena kunci tu habis babas, sesat awal. Dan kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan Samurah, dan katanya bermula hadis Abi Ja'd Hasan. Mana hadis yang elok. Ya, Hasan ada dua, satu Hasan li zati atau Hasan di ghairi. Tadi baru sahih, sahih di zati, sahih di ghairi. Dan telah dikeluarkan dia oleh Ibnu Abbas dan semua, dan katanya Rasulullah SAW, Ibnu hadis Abi Ja'd ini Hasan, dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Syafi'i dalam akan hadis ini, dan telah dikeluarkan dia oleh riwayat ini oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man taraka Jum'ah min ghairi darurah kataba munafikan, atau menulisnya munafikan sebagai munafik, fi kitabi la yamhu wa la yubaddalu. Pada siapa meninggal dia akan Jumaat ketiadaan darurah, dan saya ditulis akan dia nama munafik. Tu di dalam kitab malaikat senarai tidak ada itu orang munafik, tiada dipadamkan dia dan tiada diganti. Maknanya kekal sampai akhirat tunjuk ni puak munafik ni. Tu berat tak berat. Tapi tengok, kalau dia tinggal kena diangkar hukum, itu kafir terus. Kalau dia kena dia mengaku dia malas saja, maka ketiga tu nifak, dipanggil nifak amali. Dia ada dua, satu nifak amali, satu nifak i'tiqadi. Kalau dia tolak hukum, atau nifak i'tiqad, kekal neraka wala'iyahzubillah. Tapi kalau dia tak tolak hukum, dia mengaku dia salah, iaitu nifak, dipanggil nifak amali. Mana nifak dia sudah amal, adapun akidah dia betul, iaitu dua beza. Walhasil meninggalkan Jumaat tak ada uzur, itu satu perkara yang besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Imam Asy-Syafi'i lagi, dan riwayatkan oleh Amru bin Umayyah Ad-Damri, katanya tiada meninggalkan seorang laki-laki akan sembahyang Jumaat 3 kali kerana tidak ambil peduli dengan dia atau sengaja mencari uzur, tiada hadir ia dengan dia, melainkan disurat akan dia daripada jumlah orang yang lalai, golongan ghafilin. Nauzubillah. Bahaya besar bila kena kelalaian.
Dan masalah 475, meninggalkan Jumaat itu apa hukum? Kata Imam Syafi'i, boleh datang hadir Jumaat itu fardun. Datang mengerjakan Jumaat itu fardu, wajib, bukan sunat. Maka barang siapa meninggalkan fardu kerana kurang indah. Apa kurang indah? Tak ambil indah tu maksud dia. Bukan kurang indah ni cantik, bukan. Mana tak ambil indah, mana tidak ambil peduli can. Saja suka-suka dia main ikut kepala kotor dia tu. Ya. Dan tiada berat, tak ambil berat pada hatinya adalah ia mendatangkan kejahatan tu. Besar kejahatan yang berdosa melainkan bahawa diampunkan Allah. Kecuali kalau dia bertaubat, minta ampun sungguh, Tuhan ampun, itu tajuk lain. Tapi kalau kekal dalam keadaan begitu murka Tuhan, dia degil juga, tunggu. Kalau mati so ada azab yang amat dahsyat yang menanti mereka besok. Ya. Kemudian masalah 475 ni. Meninggalkan Jumaat apa hukum? Kata Imam Syafi'i, bermula datang hadir Jumaat itu fardu, itu hukum dia. Apa hukum? Wajib. Tu. Maka barang siapa meninggalkan fardu kerana kurang indah dan tidak berat, ambil berat, artinya adalah ia mendatangkan kejahatan yang berdosa, menyebabkan dosa itu. Melainkan bahawa diampun Allah Ta'ala, itu lain. Sebagaimana seorang meninggal, ia akan satu waktu daripada sembahyang. Sama juga. Dia tinggal satu waktu sembahyang hingga luput waktu. Adalah ia sengaja pula mendatangkan kejahatan. Dia buat tu sengaja. Bukan kerana terlupa tak. Melainkan bahawa diampun oleh Allah Ta'ala. Kecuali Allah Ta'ala ampunkan, boleh selamat. Itu maksudnya. Kalau Tuhan tak ampun, berat. Berapa hukumah? 80 hukumah. Man taraka salata muta'amidan abqahullah fin nari samanina hukbah wa fi kulli hukbatin samanina sanah. Barang siapa meninggal kesembahyang dengan sengaja, tak taubat, tiba-tiba malaikat maut datang sentap nyawa dia. Ya, maka ketika itu dia akan disumbat ke neraka selama 80 hukbah. Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Jangan bayang kan lama. Itu satu waktu. Kalau dia tinggal puluh-puluh, beratus-ratus waktu, apatah lagi kalau kiblat pun tak kenal, macam-macam kan, itu lagi teruk. Maknanya dia meninggalkan sembahyang dengan sebab kaslan, malas. Ataupun kalau tinggal sembahyang ingkaran, atau habis terus. Dia tinggal sembahyang sebab dia ingkar hukum. Ataupun dia mengikut kepala dia sendiri. Sembahyang ni 3 waktu je wajib. Ada satu, dia buat mazhab kepada dia sendiri. Orang tu pun dah jalan, dah kojol. Ya, itu hukum dia pun murtad. Mana benda ijma' ulama' dia ingkarkan, kufur wal'ayazabillah. Ya, tu. Bahawa kita ahli sunnah wal jamaah, bila tinggalkan benda yang disuruh ada 2 bagi. Kalau dia tinggal, kena menentang hukum, habis akidah, rosak, kekal neraka. Tapi kalau dia tinggal, dia mengaku salah, maka dia akan diazab kadar tu. Itu di antara besarnya konteks semayang. Sebab semayang ni silatun bainal abdi wa rabbih, konteks hubungan antara hamba dengan Tuhan. Bayangkan kalau dah diputuskan konteks, macam mana rasa? Ya, tentulah masalah besar berlaku pada insan tadi di dunia, lebih lagi di akhirat. Sebab tu kena jaga segala kewajipan, terutama sembahyang, dijaga zahir dan batin dia supaya sempurna kedudukan yang banyak membawa manfaat besar zahir dan batin. Dan babu maja'a fi kam tu'tal juma'ah. Wallahu a'lam. Sadaqa Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa rana Muhammadin ala alihi wa sallam. Allahumma ghfirli Allahumma salli. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya sekali.